Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Ustaz harap, Ustaz doakan semoga kamu dalam keadaan sihat dan ceria dan bersemangat untuk belajar pada pagi ini, dan juga bersemangat untuk datang ke sekolah pada hari Isnin nanti. Jangan lupa kuatkan azam, datang ke sekolah untuk belajar dan niatkan untuk belajar kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah lama kita tak bersua muka di sekolah, tak datang ke sekolah kerana kita sekarang masih lagi dalam keadaan perintah kawalan. Jadi Ustaz harap kamu dapat menjaga SOP apabila kamu berada di sekolah nanti. Okey, insya-Allah untuk pagi ini insya-Allah kita akan belajar pelajaran yang ke-19, iaitu adab rehlah merehatkan minda. Pelajaran 19, rehlah merehatkan minda. Ustaz percaya kamu semua ni mungkin dah pergi melancong, pergi rehlah, sekurang-kurangnya rehlah ke kampung, balik ke kampung, pulang ke kampung halaman kamu, dah, untuk ziarah mak, ziarah atuk, nenek, kan. Kita balik kampung, jadi minda kita pun jadi cergas, jadi rehat. Kita di KL ni dengan haruk-piruknya sibuk dengan harian kita, aktiviti harian kita, kenderaan banyak, dah. Jadi balik kampung tenang, nyaman, udara segar, penuh dengan pokok-pokok sekeliling rumah nenek kita, atuk kita, kan, kampung. Jadi minat kita pun rehat. Jadi tenang hati, tenang fikiran, dah, tenang jiwa balik kampung. InsyaAllah ini kita akan belajar. Jadi seterusnya kita akan masukkan Ustaz nak maklum dalam tajuk ni, di akhir pembelajaran kamu nanti, kamu akan dapat menyatakan maksud rehlah dengan betul. Apa maksud rehlah? Dan menjelaskan adab rehlah dan kelebihannya dengan betul. InsyaAllah kamu ikuti video ini atau penerangan Ustaz ini, kamu akan dapat kalau ada orang tanya kamu apa maksud rehlah, kamu boleh bagi maksud rehlah dengan betul. Kalau orang tanya apakah adab rehlah, kamu boleh nyatakan ada adab rehlah dan dengan betul. Okey. Maksud rehlah. Ni rehlah. Maksud rehlah Ustaz dah bulatkan di sini ni. Maksud rehlah pergi melawat atau berkunjung ke sesuatu tempat seperti melancong, mengembara, menjelajah atau berkhemah. Ini maksud rehlah. Pergi melawat atau berkunjung ke tempat. Seperti contoh dia bagi sini, melancong, mengembara, menjelajah atau berkhemah. Dalam kita sekarang ni di sekolah dulu kita ada buat program berkhemah, program beruniform tahunan, kita buat khemah. Okey, itu maksud rehlah. Apakah adab rehlah? Bila kita nak berkunjung tempat, nak keluar ataupun nak berkunjung tempat, apakah rehlah ni? Apakah adab dia? Pertama, pergi ke tempat itu kita kena berniat kerana Allah agar perjalanan menjadi ibadah. Apabila perbuatan kita, amalan kita, kerja kita niat kerana Allah, kerja yang baik, maksud Ustaz ni kerja yang baik, niat kerana Allah, dia akan jadi ibadah. Mana setiap langkah kita, perjalanan kita tu akan menjadi ibadah dan kita akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, niat kerana Allah. Contohnya sekolah buat anjuran rehlah ataupun melancong ataupun apa lagi, pergi melawat, pergi ke zoo negara ke contohnya, kan, pergi ke pusat sains ke, niat kerana Allah, dapat pahala kita. Itu pertama. Yang kedua,
memulakan perjalanan rihlah dengan menunaikan solat sunat musafir dan berdoa. Sebab kita rihlah ni tentu kita dah balik ke kampung. Jadi kita minta perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, selamat perjalanan kita. Kita buat dulu solat sunat musafir, 2 rakaat dan berdoa supaya perjalanan kita itu selamat, contohnya begitu. Ketiga, adab rihlah yang ketiga, memilih tempat yang bersesuaian dan tiada unsur larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak pergi tempat rihlah ni, jangan pergi tempat rihlah nak tempat yang tempat maksiat. Nak pergi rihlah mana? Tempat judi contohnya. Tak boleh. Tu tempat judi ni larangan Allah. Kita kena pilih tempat yang bersesuaian dan tiada unsur larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, menutup aurat dan dengan sempurna supaya maruah terpelihara. Kena menutup aurat. Kalau perempuan, anak-anak, murid perempuan, adabnya rihlah ni kena menutup aurat, memakai pakaian yang sempurna lah, pakaian yang bersesuaian. Dia menutup aurat, pakai tudung tapi pakai pakaian ketat, baju ketat, seluar ketat, itu pakaian yang tak sempurna, tak bersesuaian, kan? Betul juga dengan lelaki. Baju elok pakai tapi pakai seluar pendek, nampak lutut. Aurat lelaki di antara pusat dan lutut, kena tutup. Di antara kedua itu kena tutup. Tak boleh nak pakai seluar pendek kecuali dalam rumah, dalam kawasan rumah kita. Dalam rumah kita lah. Di luar pun, keluar rumah je tak boleh kita nak mendedahkan aurat walaupun di halaman rumah kita sendiri. Sebab halaman rumah kita tu bukannya kawasan yang terlindung, kawasan tertutup, tak boleh. Jadi Ustaz pesan pada kamu semua, anak-anak murid, Ustaz, menutup aurat, jaga aurat supaya maruah kita ni terpelihara. Adab yang kelima, adab rihlah yang kelima, mendapatkan keizinan ibu bapa. Sebab kamu ni masih lagi di bawah tanggungan yang sempurna. Ibu bapa nak pergi keluar rumah ke, nak ke rumah, pergi kedai, walaupun pergi ke kedai kena minta izin dulu. Apatah lagi nak pergi rihlah, nak tempat jauh, kena minta izin dulu. Walaupun sekolah anjurkan rihlah contohnya, minta izin ibu bapa. Minta keizinan. Yang keenam, adalah yang keenam, menjaga mata. Tak boleh pandang melilau-lilau, sana pandang sini pandang. Telinga dan fikiran, menjaga mata, telinga dan fikiran dengan mengagungkan keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jaga mata, telinga, dan fikiran. Fikiran kita tu tengok, Allah, aku nak pergi rihlah ni, tengok keindahan ciptaan Allah. Tengok ciptaan Allah, subhanallah, maha suci Allah. Astagfirullah, istighfar, subhanallah, masya Allah. Tengok benda yang ajaib, takjub. Takjub. Masya Allah, subhanallah. Tu dia. Kita kena selalu ajar lidah kita ni supaya menyebut benda yang baik. Kamu walaupun kamu latah ke apa ke, biasakan sebut benda-benda baik. Allah begitu. Jangan sebut benda yang tak elok, perkataan yang tak elok. Tak ada pahala. Kalau sebut benda-benda elok, Allah, subhanallah, astagfirullah, dapat pahala kita. Okey, adab rihlah yang ketujuh, sentiasa menjaga waktu-waktu solat. Walaupun kita berjalan dan waktu yang panjang, waktu lama di atas kenderaan, bila tiba waktu solat, wajib solat. Sebab solat ni wajib 5 waktu solat ni sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tu solat wajib, kena tunaikan walau dalam keadaan sekalipun, kecuali kita uzur. Uzur pun kena solat. Yang tak solatnya bila orang yang tak solat dibolehkan tinggal solat, dia gila. Dia tak ada akal dah, dia tak waras dah. Sedangkan orang mati pun kena solat, disolatkan untuk dia. Mana kita orang hidup ni kena uruskan jenazah,
orang mati tu termasuk dengan solatkan jenazah. Nak menunjukkan berapa pentingnya, berapa besarnya solat ni. Dan Nabi SAW, amalan-amalan lain hanya Nabi terima wahyu daripada Jibril, malaikat Jibril, ketua malaikat. Mana Nabi terima amalan ibadat ni melalui perantara Jibril. Kecuali solat Nabi terima sendiri. Nabi di Isra' dan Mi'raj, pada malam Isra' Mi'raj 27 Rejab mengikut pendapat ulama. Walaupun tarikh ini walaupun ada bersisi pendapat, tapi kebiasaan kita ni kita masyhur dengan 27 Rejab berlaku Isra' dan Mi'raj. Itu perjalanan Nabi SAW daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa di Mi'raj, naik ke langit. Tu di sana Nabi menerima kewajipan solat. Allah perintahkan Nabi dan umatnya dan hambanya untuk solat. Besarnya solat ni Nabi terima sendiri, terima Allah perintahkan sendiri, Allah perintahkan terus kepada Nabi untuk menunaikan untuk kewajipan solat ini. Berlainan dengan ibadat lain, perantara wahyu, maknanya perantara malaikat Jibril, malaikat solat ni, di mana Nabi diangkat ke langit, tu. Tidak walaupun Nabi diangkat Isra' dan Mi'raj, kita tidaklah boleh menyatakan Allah ni duduk di langit, tak boleh. Sebab Allah ni laisa lahu makan. Allah ni tidak bertempat. Bila bertempat, kita kata Allah ni bertempat, jadi maknanya Allah ni sama dengan makhluk-makhluk lain juga. Makhluk lain pun bertempat. Sedangkan Allah ni walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan Allah tidak setara dengan makhluk-makhluknya, tak sama dengan ciptaan-ciptaannya. Cuma nak memahamkan kita begitulah. Naik ke langit, Isra' dan Mi'raj, bertemu dengan Allah. Macam mana bertemu? Wallahu alam. Kita yakin Nabi ni di Isra' dan Mi'raj. Subhanalladzi, surah Isra' pun ada menceritakan tentang ini. Isra' dan Mi'raj. Dan pada waktu itu Nabi terima perintah ibadah solat. Jadi kamu kena solat lah. Jangan tinggal solat ni. Jaga solat. Jaga solat 5 waktu sehari semalam. Jaga solat. Walaupun dalam apa jua keadaan, kita kena wajib solat. Jangan tinggal solat. Okey, yang 7. Yang ke-8, sentiasa mengingati dan memuji keagungan ciptaan Allah. Ni ada berhalah. Berjalan, berhalah ke kampung contohnya. Kamu berhalah ke kampung, nak minda, nak tenangkan minda ke kampung contohnya. Semasa perjalanan kamu tu, kamu tengok bukit, bukau, ciptaan Allah. Dalam perjalanan itu sentiasa memuji Allah. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu di antara, bukannya bercakap benda yang mencarut, memakai hamun kawan dalam bas contohnya, bergelak-gelak, dan memakai hamun, kutuk-mengutuk. Tak boleh macam tu. Kita kena ajarkan lidah kita ni, mulut kita ni sebut benda-benda yang baik. Panggil kawan kita tu dengan panggilan yang baik. Jangan panggil panggilan yang tak baik, yang dia tak suka. Jangan gitu. Jaga adab berkawan. Kita kena ada adab. Kita jaga adab. Adab ini mencerminkan kepribadian seseorang. InsyaAllah anak. Ini adab rahlah. Yang perlu kamu faham dan yang perlu kamu faham dan kamu ingat. Adab rahlah, berniat kerana Allah, memulakan perjalanan dengan rahlah dengan menunaikan solat sunat musafir, memilih tempat yang bersesuaian, menutup aurat dengan sempurna, mendapatkan keizinan ibu bapa, menjaga mata, telinga, fikiran, sentiasa menjaga waktu-waktu solat. Dan ke-8, sentiasa mengingati dan memuji keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Soal saya cakap tu dulu untuk pagi ni, pelajaran pertemuan kita pada pagi ni. InsyaAllah kamu boleh ulangi video ini sehinggalah kamu faham. Dan kalau tak faham, boleh tanya ustaz nanti, dan ustaz akan bagi link untuk kamu jawab soalan-soalan sebagai bukti kehadiran kamu belajar pada
pada pagi ini. So saya kata dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.